Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bawakan kepada anda terkini bagi mengikuti perkembangan Benteng ataupun pelancaran Perintah Tetap Operasi PTO komponen akan dilancarkan hari ini. Kerana kita semua maklum ketika kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ini banyak pergerakan terhad untuk mengawal penularan COVID-19 dan selain daripada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dan PKPD dan pelbagai lagi prosedur operasi standard yang diperkenalkan kerajaan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Kerajaan juga melihat kepada unsur kemasukan daripada luar melibatkan penembusan ataupun pembolosan pendatang asing tanpa izin ini yang mungkin cuba keluar ataupun cuba masuk ke dalam negara kita ini. Dan perkara ini dilakukan menerusi Benteng di mana kita bermaklum sejak beberapa minggu ataupun bulan yang lalu ada ratusan Benteng telah pun dilancarkan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dan dalam masa sama juga kita dapat saksikan bahawa hari ini kita jangkakan akan berlakunya majlis menandatangani prosedur tetap operasi Benteng yang akan dijangka dilakukan oleh Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Tan Sri General Tan Sri Datuk Sri Afendi Buang, iaitu Panglima Angkatan Tentera Malaysia, dengan 19 lagi agensi penguatkuasaan dan juga pasukan-pasukan keselamatan negara yang dijangka akan turut sama menandatangani prosedur tetap operasi Benteng ini. Dan kita saksikan kalau lihat sedikit sejarah ataupun latar belakangnya PTO ini ataupun prosedur tetap operasi ini dibangunkan pada bulan 4 lalu, itu pada April 2020 selaras dengan pelaksanaan operasinya. Dan asasnya adalah bagi memastikan operasi ini dapat dilakukan ataupun dijalankan dengan lebih sistematik, efektif dan juga selaras dengan pengarahan operasi bersepadu bersama dengan agensi penguatkuasaan yang lain. Ini juga merupakan usaha sehingga ke peringkat taktikal bagi memastikan keberhasilan impak yang positif terhadap pelaksanaan operasi dalam komponen darat, laut dan juga udara di bawah NTF ataupun NTF ini ringkasan bagi National Task Force seperti yang dilakukan sejak awal April lalu. Dan dalam masa sama juga kita lihat ada satu kenyataan media yang dikeluarkan awal pagi tadi sebelum sidang media yang dijangka akan diadakan oleh Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Sri Afendi Buang. Sebentar saja lagi kami akan bawakan kepada anda sidang media berkenaan secara langsung. Kita lihat data ataupun maklumat yang diperoleh ketika ini. Kita saksikan setakat ini daripada statistik yang diperolehi ada 199 juta ringgit dalam bentuk nilai rampasan berjaya dikumpulkan daripada Mei hingga Disember 13 Disember lalu, dengan jumlah tangkapan ataupun mereka yang ditangkap adalah 10,859 tangkapan melibatkan 831 orang tekong, 9,654 orang parti dan 374 orang penyeludup. Ini dalam sepanjang tempoh Mei hingga 13 Disember ini. Dan pihak-pihak yang terlibat seperti yang disebutkan awal tadi, pihak-pihak yang terlibat dalam PTO ini ataupun yang dikatakan sebagai prosedur tetap operasi Benteng ini ada 19 agensi penguatkuasa. Kalau boleh saya sebutkan sedikit di sini, antaranya selain daripada Angkatan Tentera Malaysia, ada juga agensi penguatkuasaan maritim, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, agensi anti dadah kebangsaan, Jabatan Perikanan Malaysia dan juga Jabatan Sukarelawan Malaysia serta agensi kawalan sempadan yang turut terlibat dalam Benteng ini yang akan ditandatangani sebentar saja lagi. Kita akan menantikan isyarat daripada wartawan kami di lokasi bilakah sidang media ini akan dapat dilaksanakan. Tapi ianya berkenaan dengan faktor keselamatan, kerana kita bermaklum bahawa beberapa minggu lepas ada anggota pasukan gerakan ARM PGA yang terkorban ketika mereka sedang menguatkuasakan kawalan dan juga melakukan pemantauan di kawasan sempadan Malaysia Thailand, dan beberapa lagi anggota PGA yang cedera
ketika berhadapan dengan anggota sindiket penyeludupan yang cuba menyeludup masuk daun ketum, dan di Malaysia pula mereka menghantar dadah sebagai timbal balas pertukaran tersebut. Baik, itu antara perkembangan yang akan berlaku sebentar lagi yang akan kami bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Tetapi dalam masa sama juga kita lihat ini visual majlis yang akan berlangsung sebentar lagi, tetapi kita akan terus kepada laporan berikutnya kerana pelancaran Perintah Tata Operasi ini akan kami bawakan sidang medianya secara langsung pada bila-bila masa. Kita nak melihat kepada apa yang berlaku di Dewan Rakyat kerana kita semua maklum bahawa minggu ini merupakan minggu terakhir pengundian Belanjawan 2021 bagi peringkat jawatankuasa. Ada lebih kurang 6 lagi kementerian yang masih lagi belum dibahaskan dan diluluskan di peringkat jawatankuasa sebelum dibawa ke peringkat bacaan kali ketiga. Tetapi ada beberapa orang ahli parlimen yang dilaporkan menjalani perintah kuarantin. Keseluruhannya kita dimaklumkan ada 3 orang ahli parlimen, 2 daripada kerajaan, blok kerajaan, dan seorang dari blok pembangkang. Dan 2 yang dari blok kerajaan ialah Menteri Kesihatan iaitu Dr. Adam Baba, BN Tenggara, dan juga Menteri Sumber Manusia M. Saravanan, BN Tapah, dan seorang lagi dari blok pembangkang yang tidak kita ketahui siapa. Tetapi dalam masa sama juga kita lihat ketetapan baharu yang dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun sebentar tadi memaklumkan bahawa ahli-ahli parlimen ini mereka dibenarkan hadir ke parlimen bagi proses pengundian dengan mengenakan pakaian pelindungan diri PPE. Dan kita nak dengarkan apa penjelasan daripada Speaker Dewan Rakyat berhubung dengan perkara itu tadi. Saya dipahamkan pagi ini bahawa terdapat 3 orang yang meminta kebenaran untuk datang. Mereka akan dibawa oleh ambulan memakai PPE dan kita telah sediakan satu bilik untuk mereka duduk, bilik khas. Mereka duduk di situ dan apabila kalau mereka ingin mengundi, mereka perlu memakai PPE yang baru dan mereka akan masuk di public gallery melalui pintu di public gallery itu dan undi akan diambil daripada mereka. Dan penghitung dan pemerhati terpaksa memakai visor dan selepas mengundi mereka meninggalkan public gallery itu supaya kita nak hadkan kontak lah dengan semua orang. Baik, itu ketetapan baru yang diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat bagi proses pengundian seperti yang disebutkan sebentar tadi. Tetapi dalam masa sama ia juga membangkitkan persoalan jika di Dewan Rakyat boleh dilakukan perkara sedemikian, maksudnya mereka yang berada dalam HSO ataupun Home Surveillance Order, perintah kuarantin kendiri ini boleh hadir ke Dewan Rakyat bagi meraihkan proses demokrasi iaitu mengundi di peringkat jawatankuasa untuk meluluskan Belanjawan 2021. Adakah ini bermakna kalau diadakan pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri, mereka yang dalam perintah kawalan kendiri ini juga boleh keluar mengundi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai rakyat untuk mengundi wakil rakyat di tempat mereka? Ini persoalan ataupun mungkin ketetapan presiden yang dibuat di Dewan Rakyat yang mungkin boleh difikirkan oleh pihak SPR dan juga pembuat polisi bagi mengangkat ataupun meraihkan proses demokrasi. Dan laporan penuh mengenai perkara ini akan kami bawakan dalam Buletin Awani di jam berikutnya. Tapi sekian saja untuk waktu ini. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.